Dan insyaAllah pada malam ini kita akan mengupas pada bab yang pertama dalam kitab Penawar Hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili ini, iaitu kita tengok pada tajuk anggota yang tujuh. Anggota yang tujuh. Apa itu anggota yang tujuh ni? Bab ini ada 7 fasal. Jadi anggota badan kita lah. Ada 7 fasal dalam bab ini saja. Jadinya bila mana dalam fasal ini dia menceritakan tentang apa? Antara yang kita akan bahaskan dalam anggota yang 7 itu, yang pertamanya ialah mata. Kemudian telinga. Anggota yang ketiganya lidah. Kemudian anggota yang keempat perut, yang kelimanya kemaluan, yang keenam tangan, yang ketujuhnya kaki. Ini anggota yang 7 ini yang akan membantu kita untuk kita masuk ke syurga Allah SWT. Anggota 7 ni juga nanti kalau tidak dijaga dengan baik akan menarik kita ke dalam neraka. Jadi kita nak tengok tajuk malam ni tentang anggota yang 7, iaitu pada fasal yang pertama, iaitu mata. Mata ataupun ainain. Jadi kata pengarang ini, ketahuilah bahawa matamu itu dijadikan oleh Allah Ta'ala bagimu kerana beberapa faedah duniawi dan ukhrawi. Maksudnya mata ni kita gunakan untuk urusan dunia dan juga urusan akhirat. Urusan dunia apa dia? Nak berjalan lah tak? Tengok jalan, tengok pemandangan, urusan ukhrawi ni dalam bab apa? Lihat Al-Quran. Kita baca Quran, kita tengok Al-Quran, tengok Kaabah, tengok wajah ibu dan ayah ni. Jadinya antara faedah ukhrawi itu memandang kepada langit, matahari, bulan, bintang dan lainnya supaya engkau berdalil dengannya atas ada Allah Ta'ala. Bila dilihat tentang ciptaan Allah ini, kita nampak kebesaran Allah. Tengok lautan yang luas ini, makanya nampak kebesaran Allah. Tengok langit tanpa tiang, nampak kebesaran Allah. Tengok bintang tanpa tali, nampak kebesaran Allah. Jadi benda ni sebenarnya anggota mata kita ini dapat mendekatkan kita kepada penciptaan. Ini sebut tadi tak? Jadinya supaya apa? Engkau berdalil dengan adanya Allah Ta'ala itu atas keesaannya dan atas kekuasaannya. Allah Ta'ala berkuasa menjadikan sesuatu. Allah Ta'ala berkuasa untuk memasukkan seekor unta yang besar ke dalam lubang jarum yang kecil. Itu atas kuasa Allah SWT. Tetapi bila kita sebut tentang tak mustahil ini, kadang-kadang kita pun kena berhati-hati jugalah dalam menggunakan perkataan tu tak. Takut-takut perkataan itu dia ada kaitan dengan akidah kita, dia akan ada kaitan dengan kecelaruan pemahaman. Contoh apa dia? Kalau kita kata Allah Ta'ala kan berkuasa menjadikan sesuatu, betul tak? Allah Ta'ala berkuasa tak kalau nak jadikan anak? Nak jadikan anak dia sendiri? Tak? Kalau kita kata macam tu tak? Kalau ikut tu betul lah. Tetapi perkataan ini akan mengundang kecelaruan, akan menyebabkan orang berbalah. Kau macam mana boleh kata Tuhan boleh jadikan anak dia sendiri pula kan? Betul lah. Memang Allah Ta'ala tak berkuasa buat apa sahaja. Tetapi tidaklah menyalahi akan keesaan dan kekuasaannya. Kadang-kadang orang sebut ada orang boleh berjalan atas air tak mustahil, betul, memang tak mustahil. Pada hukum akal kita mungkin dia mustahil tak, tapi perlu ada proven lah.
Ya, seperti mana Nabi Musa alaihissalam bila mana baginda membelah laut dengan tongkatnya, ada proof, ada bukti dia dalam Quran sebut. Kan? Jadi ada proven yang begitu. Jadi dia tidak cukup sekadar dengan mata memandang. Tambah pula kita akhir zaman macam ni. Orang kata teknologi, intelligent, artificial ke apa, AI, intelligent AI ni. Lagi orang boleh buat. Ya, mudah ya tuan-tuan. Kita tengok cerita Superman pun cukup dah. Boleh terbang, boleh layan atas air, nampak real tak? Sebab tu lah. Ya, kalau ikutkan ini, tapi dia panggil silap mata lah, tipu mata sebenarnya. Sebab tu bila mana perkara-perkara aneh dan ajaib ini, dia perlu dibuktikan sama ada pendalilannya melalui Quran dan juga hadis. Ya? Adapun dengar-dengar cakap itu tak perlulah. Just dengar cakap je lah, betul tak? Ya, tapi tidak menjadikan hujah. Cukup sekadar dengar hearsay orang panggil tak? Dan lagi faedahnya, apa faedah mata ni? Untuk melihat Al-Quran, ya, faedah ukhrawi ni, melihat Al-Quran, melihat jalan ke masjid dan tempat menuntut ilmu, ya, kita baca buku, kita baca kitab semua ni. Ni faedah mata untuk tujuan ukhrawi. Antara faedah duniawi pula, ya, apa dia faedah mata ni? Untuk melihat perusahaanmu ataupun pekerjaan kita lah. Kita bekerja, kalau kita menjahit, kita melihatlah pada jahitan kita tu. Kalau kita bertani, kita lihatlah pada tanaman kita tu, kan? Jadi kita gunakan nikmat mata ni untuk faedah duniawi dan melaksanakanmu daripada segala perkara yang menyakitimu dan melepaskan daripada segala perkara yang menyakitimu. Kita jalan-jalan, kita nampak ada duri di jalanan, ya, kita dengan mata kita angkat, kita buang. Ataupun kita nampak ada halangan jalanan tak, ya, tadi nak keluar tadi, tengok ada orang buat jalan lah kat jalan tengah tadi tak. Dah pusing patah balik sini tak. Benda dia buat tu kat depan tu, dengan ada bajak, ada apa semua tak. Jadinya itu faedah mata lah, ya, untuk melepaskan daripada segala perkara yang menyakitimu, seperti terjatuh dan berlanggar, kan? Bawa basikal ke, bawa motor, kereta ke, kita mengelak lah. Kalau depan tu ada halangan, nanti kita elakkan dia. Jadi tu faedah mata tu untuk urusan dunia. Dinianya mensyukuri nikmat mata itu, ya, memelihara daripada melihat benda-benda yang haram, seperti melihat perempuan selain daripada isteri, hamba sahaya dan mahramnya, ya. Kena tengok. Jadi maksudnya orang lelaki je lah kena lah, orang perempuan tak kena lah. Orang lelaki tengok perempuan ni, kan, ya, selain daripada isteri tak. Jadi orang perempuan tak kena kan, sama je, ya. Ya, sama. Bila sebut pada ni maksudnya begitulah sebaliknya. Tak payah cerita dua-dua. Kalau sebut lelaki tadi tengok pada perempuan, sama juga orang perempuan tengok pada lelaki, ya. Kemudian hamba sahaya dan mahramnya, jadinya itu tak dibenarkan. Yang dibenarkan ialah untuk melihat kepada isteri ataupun suami lah. Kalau perempuan, hamba sahaya, hamba boleh, ya. Tapi kita dah tak ada sistem perhambaan, ya, ataupun mahramnya, adik-beradik, kan, dalam masalah. Kemudian melihat yang muda remaja, ya, dan juga disebut sini dilarang juga melihat aurat, ya, aurat baik lelaki ataupun perempuan. Sebab tu, ya, dalam tiga perkara ini pandangan mata ni kena jaga, kan, kena jaga. Supaya apa? Supaya daripada pandangan mata itu dia jatuh ke hati, kan. Dari kerana mata, ya, jangan je lagu dia dalam dia nyanyi tu, kan. Ya, dari mata turun ke hati lah. Ya, betul, ya. Sebab tu kadang-kadang kita kata tak ada apa-apa tak, bukan, ya, sebab dia ada apa-apa tak. Jadi itulah jaga pandangan mata, ya.
pastikanlah pada memelihara matamu. Kenapa ya? Kerana firman Allah Subhanahu taala ya dalam surah An-Nur ya ayat yang ke-30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman itu supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Ya, memandang yang haram. Jadi di sini kaum-kaum wanita lah, ya, dan memelihara kehormatan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi bila sebut tengok pada wanita yang bukan mahram ini, ya, adakah hanya melihat pada wanita yang tak untuk aurat je, kan? Ataupun wanita yang bertudung je, ya, dia tak kisahlah, ya, wanita tu tak untuk aurat ke, ataupun wanita tersebut menutup aurat ke. Tapi bila pandangan mata itu menimbulkan syahwat, maka haramlah hukumnya. Ya, itu je lah, kan? Haramlah hukumnya. Kalau seorang perawat itu, kan, doktor lah kita kata tak, dah tak ada doktor lain ni lah doktor yang ada pun, kan, kena bukan mahram pula, kan. Makanya sekiranya perubatan itu menggunakan syahwat, dia tenggunglah. Tapi untuk atas perubatan, dia kena laksanakan juga lah tugas dia. Macam salih kat hospital kan, ya, jadinya kalau dia itu tugas dia tak, atau untuk faktor perubatan tak ada masalah. Tapi atas pribadi dia, sekiranya dia bersyahwat itu, ya, makanya itu tanggunglah. Kan? Sebab perbuatan syahwat ini dia mendorong kepada perkara maksiat. Kan? Jadinya, ya, adalah itu dah kerja dia dah, kan, dan untuk menyelamatkan nyawa orang, kan, apa lagi. Sebab bila cerita tentang merawat ini, Sayyidatina Aisyah juga waktu dalam peperangan pun dia menjadi jururawat. Dia merawat tentera-tentera Islam, kan. Jadi maksudnya di situ tak ada isu kita nak kata sebab bukan mahram atau sebagainya. Sebab ini dalam kes daruriyat, iaitu dalam bab menyelamatkan nyawa, kan. Tapi tetap kena jagalah, kan, tetap kena jaga pandangan, tetap kena jaga, ya, nafsu tu. Ayat tersebut mengandungi 3 perkara. Pengajaran daripada ayat surah An-Nur ayat 30 tadi ini, dia ada 3, ya, perkara ataupun 3 pengajaran. Yang pertamanya iaitu mengajar kelakuan yang baik. Rasulullah dalam ayat ini sebut, Allah bagi tahu, perintahkan Rasulullah supaya sampaikan kepada kita, iaitu mengajar kelakuan yang baik, iaitu menjaga pandangan. Ya, menjaga pandangan. Kemudian ayat yang kedua ni dia memberitahu, dia bagi tahu, iaitu bagi maklumat pada kita bahawasanya jangan melihat perkara-perkara yang menimbulkan syahwat, dan juga perkara-perkara yang mana boleh membuat mendatangkan fitnah, ya. Kehormatan, jaga kehormatan, kan. Kemudian yang ketiganya, ayat ni dia memberi ancaman ataupun dia menakut-nakutkan. Supaya apa? Supaya bila mana kita menjaga pandangan kita, maka terselamatlah kita daripada dosa. Dosa apa? Dosa mata, ya. Kemudian, ya, adapun, ya, pada mengajar adab, ya, dengan kita menjaga mata ini, kita jaga adab. Seperti mana firman Allah SWT, seperti mana, ya, firman Allah SWT juga, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Maksudnya, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman, ya, supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Sekat pandangan tu, jaga.
Sebab tambah dalam zaman macam kita sekarang lah. Tak ada pula kita kata zaman, sebab zaman jahiliah tu kurang sama je. Dalam isu tu ya. Pada kita yang kita nampak betul lah, yang tutup labur, yang tutup mata tak. Yang tutup mata pun ada je orang Yahudi kan. Sama je kan. Dulu yang ada tarian gelek pun semua tak. Dan dulu lagi dahsyat kan. Jadi zaman tu dia punya perbuatan maksiat ataupun pendedahan aurat itu dia tengok pada zaman lah. Ya, pada zaman dan ketika. Sebab tu bila mana Rasulullah berhijrah ke Madinah, bila mana Rasulullah telah bentuk sebuah kerajaan Islam di sana, maka bolehlah buat. Dari segi auratnya, ya, dari segi pergaulan semua boleh buat. Di dalam ayat ni sebut tadi, Allah Ta'ala perintahkan supaya menjaga pandangan mata. Dengan kalimah ini, Allah Ta'ala menyuruh hambanya yang pertama melakukan kelakuan yang baik, iaitu memeliharakan matanya daripada melihat yang haram. Ya, melihat yang haram. Kadang-kadang mata kita pun kadang susah nak jaga, sebab kalau malam-malam duduk layan TikTok susah juga lah. Sama orang jual barang kan, malam tengok barang nak beli tak. Kadang-kadang yang promosi tu bukan mahram lah, perempuan, kadang lelaki kan. Dalam dia baring-baring kan, Cik Mat tanya buat apa tu beda layan TikTok kan. Beli tudung kan. Betul. Kena pula ada buat live TikTok pula kan, free postage kan. Jadi tu kan, adapun demikian maka kita jaga je lah kan. Bukan kita tujuan kita tu nak tengok orang tu pun kan, walaupun nak tengok orang tu tak, tapi nya apa yang tujuan kita nak. Yang keduanya, ya, dan memelihara kemaluannya daripada perkara yang tiada halal dikerjakan dengannya. Sebab tu jangan cakap tadi tak, sebab daripada pandangan mata tadi dia akan menimbulkan syahwat, ya. Sebab tu yang kena jaga. Sebab tu dari awal lagi, ya, ada dalam kaedah fiqh dia panggil syaddu zara'i kan, dia menyekat dari awal. Jaga pandangan mata bukan pasal kita kata kan, buat tu dah tahu nak suruh jaga pandangan mata, tak boleh jaga, tak payah bagi mata dah, bukan. Kawal lah kan, kawal, ya. Memandang pada benda yang layak pada dalam benda-benda orang, adapun penandang pada isteri, hamba sahaya ataupun mahram tadi juga. Yang ada pun yang lain jaga kan. Tak adalah pula bila kita suruh jalan kita tunduk ke jalan ni, adalah langgar tiang kan, punya tawaduk sangatlah tu kan. Bukan, tetap jalan macam biasalah, cuma jaga, ya. Bayangkan kalau kita duduk di barat kan, yang mana majoriti minoriti orang Islam lah, lagi jabaran dia besar tak. Tapi kalau kita ada satu pendirian dan juga pegangan agama yang kuat, kan, walaupun macam-macam cabaran pun okey je, ya, boleh kawal je, okey je. Maksudnya pada diri kita lah. Sebab tu kata kenapa bila mana Rasulullah sebut apa saja perkara, baik perbuatan maksiat ke, baik kita nak buat ibadat ke, dia semua berpunca dari hati kan? Dia berpunca dari hati. Sebab tu bila mana hati kita cantik, hati kita bersih ni, ialah bergelombang pun lah, tetap relax, istiqamah je kan. Sebab apa? Sebab kita dah ada satu pautan, kita dah satu pegangan kan? Kita dah ada satu connection kita dengan Allah SWT kan. Kadang-kadang mari je benda-benda macam ni kan. Dialah yang diuji dengan syahwat, yang diuji dengan harta tak, yang diuji dengan kuasa kan. Itu benda-benda ni semua ujian. Jadi benda ni nak tengok seorang itu kuat tak kuat, tengok pada hati dia kan, pada hati dia. Sebab tu dia kata kalau dalam contoh, kalau kita kata rasuah ni tak, mungkin pada setengah orang puluh RM50 tak jalan kan. Tak ada masalah, tak payahlah RM50 tak. Puluh 100 tak jalan lagi tak. Puluh 1000, ni telah mencabar saya ni kan. Puluh 1000 dah kan, dah mencabar dah ni kan. Puluh 5000 pula, ini awak ni betul-betul mencabar saya ni kan. Kan bagi nak ambil 10,000 kan, tak ambil rugi kan. Itu betul lah tu kan. Sebab setiap orang tu diuji berbeza-beza. Sebab tu nak dapat bukan selalu tak. Sebab tu kalau kita nak kata ujian kita dengan para nabi memang tak sama lah.
Sebab ujian para Nabi ni semua yang grade A punya ujian. Kan? Macam saya cakap tadi tak? Ada orang uji RM50, tak payah. Buat masa aku top up lepas nak beli, lepas tak. Ada orang ujian tu dia tak ada masalah, dia boleh hadapi. Tapi bila diuji dengan perkara yang besar-besar, nak orang ulung kau 100,000, ya, orang ulung kau 50,000, 500,000, itu jam atas kepala kopiah pun fikir banyak kali lah. Sebab kalau tak ambil ni, bukan selalu datang, kan? Yelah, tak. Orang kata kopiah-kopiah juga kan. Tapi fikir-fikir balik, aduh. Tapi kalau bagi RM50, mentah-mentah je tolak. Tak mahu, tak payah kan. Jadi sebab tu, kata ujian para Nabi sampai peringkat macam tu. Peringkat macam tu, yang diuji dengan sakit, Nabi Ayub AS tak? Bukan uji sikit-sikit, teruk yang sakit, terbaring tak boleh. Bukannya setahun dua, 18 tahun terbaring macam tu. Kan? Rasulullah diuji tak? Bukan. Rasulullah ujian baginda ni, kalau baginda ni ditentang oleh bukan saudara mara, kan? Ataupun orang kampung luar lah katakan menentang dia tak? Tak ada apalah sangat sebab pada dia tak ada masalah. Tapi yang menentang ni pakcik-pakcik dia ni. Darah daging dia ni. Kan? Kalau Abu Lahab tu sendiri, pakcik dia pada kecil kan? Yang begitu suka dengan Rasulullah. Sayang dengan Rasulullah ni. Bukan main-main. Ya? Sayang dengan Rasulullah. Tapi bila mana Rasulullah bawa agamanya terus tentang. Terus jadi musuh terus. Padahal sebelum tu punya sayang Rasulullah ni. Anak buah ni. Kan? Dah lah anak buah. Anak adik bongsu pula tu. Abdullah bin Abi Thalib anak bongsu kan. Jadi, sebab tu kenapa Rasulullah, sebab tu cabaran dia besar. Sebab tu kata Waraqah bin Nawfal, bila mana Rasulullah diangkat jadi Nabi, Waraqah kata, engkau Muhammad, yang menentang kau ni bukan orang lain. Ya, yang menentang kau ni bukan orang lain. Kaum kau sendiri yang menentang kau. Ya, saudara-saudara kau sendiri yang menentang kau. Bukan orang lain. Ketika Rasulullah pergi Taif, pergi Taif, kan Rasulullah dibaling batu semua dah. Ya. Jadi bila mana Sayyidatina Aisyah, dia tanya pada Rasulullah, Rasulullah, antara dua peristiwa ni lah, orang kata kekalahan tentera Islam dalam perang Uhud. Yang mana dalam perang Uhud ini, Sayyidina Hamzah, pakcik Nabi ni, dia telah syahid dalam perang Uhud. Kan, bukan syahid biasa. Ya. Kena belah dada, jantung dikeluarkan. Tak? Kalau bunuh biasa, kita boleh okey lagi tak? Tapi ni dahsyatnya kan. Antara dua peristiwa ni, perang Uhud dengan Taif, dakwah di Taif, mana yang lebih terkesan pada hati engkau? Kan, kata Allah, Taif. Padahal Taif tu bukan Rasulullah mati, betul kan? Bukannya teruk kena cedera berdarah je. Tapi dalam perang Uhud ni ramai yang syahid kan. Tapi kenapa Taif? Sebab Taif dulu ada kena-mengena dengan Rasulullah. Ya, datuk Nabi dulu ada kaitan dengan bumi Taif ni, saudara-saudara tu. Kan? Tapi bila konon-kononnya kita ni, bila di Mekah dah orang tak terima dakwah tu tak, pakcik-pakcik pun menentang, saudara-saudara semua tak, orang kampung semua tentang. Jadinya berpindah lah ke Taif, kok orang Taif boleh dah terima aku kan. Dah orang sini tak terima, orang Kuala tak terima, pergilah tempat lain. Nah, dengan harapan gitu, ubah situ pun tentang juga. Kan? Dan pegangan Taif itu ada kaitan dengan Rasulullah tak. Itu yang terkesan di hati tu. Kan? Kita kadang-kadang bila orang lain khianat pada kita ni, tengok kenang-kenangan balik, ya ni pun aku kenal tak lama kan. Baru-baru ni je kenal, tak ada pedih sangat hati tak. Tapi kalau orang yang khianat kita tu, kadang kawan baik kita sendiri, ya, saudara kita sendiri. Jadi dia punya kesan pedih tu lain macam kan. Tu kata tadi tak. Dia punya pedih tu lain macam. Jadi itulah ya. Tapi ujian ini yang diterima oleh para Nabi. Kalau kita ni tak payahlah. Janganlah kita kata macam tu, saya ni diuji macam Nabi. Tak. Takkan sama punya lah. Jangan kata Nabi, para ahli ulama' pun tak sama. Ya. Ahli ulama' yang kena racun dah, kena penjara lah, kena beduk lah. Kita tak ada kena macam tu pun kan. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya, dan jika tiada, nescaya dia adalah jahat perangai dan patut ya dimurkai dan diseksa. Bila mana dah diberi panduan, jaga pandangan, ya, sebab apa pandangan ini dia turun ke hati akan menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang buruk kalau mana tidak dijaga betul-betul. Kemudian memberitahumu adapun
Ayat ini pada memberitahu pada kita, maka firman Allah SWT, yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Maksudnya supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Ya, jaga pandangan kita. Sebab apa? Sebenarnya pandangan mata lah, mata orang kata dia juga dalam arwah kita tak. Kalau orang itu matanya melia je tengok orang kan, orang pun pandang dia macam tak. Dia ni tak, mata dia melia ya. Jadinya itu juga boleh melibatkan arwah kita kan. Allah memberitahu dengan kalimah ini bahawa memejam mata dan memelihara faraj itu sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa. Sebab tu dosa-dosa yang kadang kita tak sedar ialah dosa mata. Kan, dosa mata ni. Ya, kenapa? Bila mana kita wuduk, ya, kita basuh anggota kita ni tak? Ya, tangan, muka kita, ya. Dalam muka kita ni dia ada mata. Kan? Dia ada mulut, lidah lah, ya. Dan pada anggota ni juga kita ada telinga kan. Jadi 3 master of maksiat ni ada atas kepala kita. Mata, lidah ni, mulut, telinga. Ya. Tu basuh lebih ya. Sebab apa? Sebab mata ni boleh menyebabkan fitnah dia turun ke hati kita. Dengan mata ni, sebab tu dalam orang putih katalah, one pictures can give you 1,000 meanings. Sekeping gambar boleh memberi 1,000 makna. Tak? Kita tunjuk satu gambar orang. Gambar orang accident, motor dia parking sebelah, dia tolong orang angkat. Kan? Dan situ ada orang dalam kereta, duduk tengok je tak. Macam-macam taksiran kita boleh buat. Kan? Macam kita kata orang yang tolong tu, dia yang langgar kawan ni. Dan ada kata kereta tu yang langgar. Kan? Kemudian ada lagi pula kata kenapa kereta tak tolong, orang yang dalam kereta tak tolong. Kan? Sebab kita jangan melihat gambar je tak. Tapi kalau kita pergi tengok sendiri hakikat, pergi tengok kaji sendiri, rupanya kita akan dapat kebenaran. Sebab itulah mata ini tidak cukup sekadar dengan melihat. Ya? Tetapi bila mana kita sendiri menyelami, baru kita tahu kenapa jadi begitu tak. Sebab tu contoh nanti ada cerita rego, yang cerita sahabat Nabi kan, yang mana dia lepas semayang je terus lari balik. Abu Dujanah tu cerita dulu tak. Kalau tengok dari segi sudut matanya, satu perbuatan yang tak baik. Lepas semayang terus balik, lepas semayang terus balik. Tapi bila diselami kenapa jadi begitu, baru kita tahu, rupanya dia ada sebab dia buat macam tu. Kan, dia ada sebab. Sebab tu yang kata tak cukup sekadar mata, tetapinya kita kena sendiri bertengok. Kan? Sebab pandangan mata ini dia kadang-kadang selalu terkhilaf, selalu tersalah pandangan mata tak. Kan asyik mula apa dulu. Ya? Pandangan mata ni selalu tersalah. Ya? Sebab mata dia hanya melihat pada yang zahir, tapi bukan pada mata hati tak. Sebab tu kenapa Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa supaya pergi belajar dengan Nabi Khidir. Ya? Sebab Nabi Musa dia pertama dia lihat Nabi Khidir ni ketika dia pelajaran pertamanya, ketika mereka nak menyerang sungai, mereka sewa satu perahu, ya, sampai semua dia bocorkan. Segi pandangan mata salah lah. Engkau adalah pinjam dia punya perahu ni, kemudian kau bocorkan pula. Apa punya orang ni, tak kan? Apa punya manusia macam ni, dah guna nikmat orang, rosakkan pula. Itu pandangan mata. Kan? Pandangan yang kedua pula, bila mana Nabi dia bunuh budak ni pula. Lagilah salah. Budak ni tak berdosa, kenapa kau bunuh dia kan? Yang ketiga pula, mereka tiba di sebuah rumah, dan masuk satu kampung, orang kampung tu tak meraihkan mereka, tak layan pun mereka tak diberi tempat tinggal. Maka carilah rumah kosong, cari-cari jumpa satu rumah. Bila satu rumah pula beria pula Nabi Khidir tolong repair rumah tu. Lagilah Nabi Musa kata, yang kau terbaik sangat ni kenapa kan?
Dah lah kita masuk tadi, tak seorang pun semawa pergi rumah. Tak ada seorang pun ajak kita tidur malam sebab kita tetamu kan. Ni pula kau baik pula rumah, dah lah rumah terbiar, kau tolong repair pula. Itu cakap tadi, bila tengok segi pandangan mata kali pertama, memang kita akan nampak banyak benda tak betul. Itu pentingnya mata ni lah. Sebab tu kata, mata ni dia ada dua lah. Satu mata yang ada atas kepala kita, itu lagi mata hati. Kan? Mata hati ni dia tengok dari segi hatinya terlahir pada hati dia tu. Hati ni lahirkan simpati, hati ni lahirkan empati. Mata pun ada dua jenis. Ya, satu mata lalat, satu mata lebah. Itu je lah. Kalau kita pakai ceri mata lalat, kita akan nampak pun semua benda kotor. Semua orang tak betul. Kan? Ada je lah. Letak selipar sengit sikit pun tak boleh. Ngumpat balik. Sampai ke sudah, sampai rumah ngumpat. Orang ni semua letak elok. Dia seorang je. Dia seorang. Cara tekan tu, dia punya deram tu. Seorang. Macam salah sangat kan. Sebab tu. Kan? Tapi kalau letak dengan pandangan mata lebah, dia akan mencari kebaikan je lah. Kan? Sebab tu kita dulu masyarakat macam tu je lah. Tak payah pakai ceri mata lebah sangat, ceri mata lalat, pakai ceri mata lebah ni. Kan? Sebab kalau kita nak cari salah orang, semua ada kelemahan kan, semua ada tak. Jadi tak payah. Dan kemudian lagi, dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Dengan mata tadi dia disebut awal, mata ni juga memberi manfaat. Memang memberi manfaat kalau kita gunakan pada tempat yang betul. Tengok ciptaan Allah, nampak kehebatan Allah, bertambah syukur kita pada Allah. Tambah kita ni dekat dengan laut ni kan, antara perkara yang dapat menenangkan hati dengan melihat laut. Kan? Orang jauh pada laut tengok bukit bukau, kan? Tengok tumbuh-tumbuhan kan. Ni semua dapat menunjukkan mata kan. Dan kena ingat, kenapa Allah Ta'ala jadikan mata itu, mata kita ini ya, tak seperti mata unta kan? Atau mata-mata makhluk-makhluk lain kan. Mata manusia ni seadanya je lah kan. Kalau tajam sangat pun payah. Jadi macam mata burung hantu kan. Burung hantu ni ya, berapa ratus meter ataupun kan, berapa ratus meter tikus pun dia nampak kan. Tu tajam sangat pula dah. Ya. Jadi kalau tajam sangat pula lagi, jadi mata lalat pula. Semua kesalahan orang dia nampaknya. Kan? Lalu jadi macam ya, mata ular payah ke? Ular tak guna mata dia kan. Dia gunakan lidah dia kan. Jadi dah cantik-cantik dah Allah Ta'ala jadikan mata kita tak. Jadi sesuai dengan keadaan kita. Kan? Sebab pandangan mata kita inilah, yang mana kita nampak itu je lah. Sebab kalau bagi lebih-lebih sekarang, dan macam-macam hal lah pula nanti. Kan? Sebab tu kenapa kita ni ada ya, hijab dengan kita ni. Kemudian ayat ni juga dia beri ancaman ya, kepada kita. Adapun ancaman itu, maka firman Allah Ta'ala, innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Kita ingat, mungkin dosa yang kita buat tu dosa kita, orang lain semua tak tahulah. Ya. Tetapi Allah SWT tu maha mengetahui. Jadi tak payahlah nak sembunyi-sembunyi lah. Tetapi Allah Ta'ala suka orang yang melakukan dosa ni, bila mana dia mengakui dosa dia dan minta ampun pada Allah. Sebab tu saya cakap tadi, walaupun mata tadi dia melihat maksiat, ya, tetapinya bila mana dia mengambil wudu, bila mana dia beristighfar, maka gugurlah dosa-dosa tu. Sebab tu kenapa kita sehari 5 kali ya, kita basuh muka kita kan? Dengan cara berwuduk. Sebab apa? Sebab Rasulullah bagi tahu bila mana kita berwuduk ni akan gugurlah dosa-dosa kita. Bayangkan kalau orang yang tak sembahyang macam mana. Dosa tu dah lah buat dah. Tak kira dosa lain lagi kan. Sebab tu kenapa bila mana seorang tu dia buat satu dosa besar, dia akan hilang perasaan cinta pada agama. Dan bila bila seorang itu dia buat satu dosa besar, dia akan menghilangkan rasa cinta pada agama. Tapi bila seorang tu dia berterusan melakukan dosa kecil, sama juga. Kan? Dia kumpul-kumpul sikit-sikit dosa kecil, lepas dia dosa besar kan. Sama juga. Sebab tu ya, bila mana buat dosa ni cepat-cepatlah bertaubat. Cepat-cepatlah minta ampun. Sebab apa? Biarlah hati kita memang ada kotoran, tetapi sentiasa dibersihkan.
Tak? Sentiasa bersihkan hati kita ni. Allah akan membalasnya jika baik. Nescaya dibalas dengan pahala, kesenangan dan syurga. Dan jika jahat, dibalas dengan siksaan dan juga api neraka. Sebab tu, kenapa kita ni, Rasulullah ajar kita juga, banyakkan menangis tak? Banyakkan menangis. Bila kita duduk temenung, kenangkan esok, ya Allah, macam mana lah aku mati esok lah. Kita bila kita fikir macam mana kita mati ni pun kita dah rasa macam dah. Kan? Aku mati seorang-seorang ke? Adakah anak bini tepi aku ke? Kan? Ataupun mati macam mana? Jadi kita bila kita fikir keadaan tu, Allah, kan? Kita, orang kata kita cuba muhasabah diri tak? Kita cuba, orang kata, refleksi diri kita kan? Mana aku mati esok kan? Itu pun cukup untuk menyebabkan kita rasa, kan? Kalau aku mati pun aku tak tahu keadaan macam mana. Macam mana aku boleh buat dosa-dosa macam ni kan? Kubur pun tak confirm lagi kat mana tak? Boleh booking je, tapi belum confirm. Kan? Mana tahu aku mati kat Amerika ke mati kat Korea, boleh tahu? Mana kita tahu? Kan? Tak siapa sangka pun. Jadi benda-benda ni betul dalam bab ajal ini. Bila mana Nabi Idris alaihissalam kan? Ya, bila mana Allah Taala tanya pada malaikat maut. Ya. Jadi malaikat maut ni kerja dia mencabut nyawa kan. Jadi Allah Taala bagi tahu malaikat maut, ya, yang mana Idris nanti dia akan mati, dia akan wafat di langit. Malaikat maut pelik, macam mana boleh wafat di langit sedangkan dia atas bumi? Kan? Senang je, angkat dia naik ke langit, wafatkanlah dia tu, settle lah. Kan? Tu Nabi Idris ada tingkat 4. Langit yang keempat kan. Di situ. Esok Isra Mi'raj tu bakal cerita lah. Ustaz-ustaz bakal cerita lah esok kan. Rasulullah bertemu dengan Nabi ni tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga kan. Sampai jumpa dengan Nabi Idris alaihissalam kan. Kemudiannya, yang keduanya, dia pengajaran kedua ni, iaitu ya, ya'lamu khaibatal a'yunin wa ma tuhfis sudur. Surah Ghafir. Maksudnya Allah mengetahui pengkhianatan, keserongan dan ketiadaan jujur pandangan mata seseorang, serta mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Surah Ghafir beritahu, ya, pandangan mata yang tidak jujur, ya, iaitu macam mana sebab mata yang tidak jujur, bila mana dia melihat kekurangan orang, dia tengok aib orang, makanya aib itu sepatutnya dia simpan, tapi dia pergi cerita ke orang, kan? Sebabnya aib itu sepatutnya dia jenguk orang ni, dia jaga maruah kat ni, tapi sebabnya dia nampak aib orang ni, dia pergi cerita ke orang lain. Kau tahu tak? Itu dia punya keyword. Kata kunci dia, bila mula nak mengumpat, kau tahu tak? Kan? Bedah tu kan? Mula. Kan? Jadi benda-benda macam ni, ya, bila mana kita gunakan mata tu mencari salah orang, dia akan jadi macam ni. Sebab dia akan berkait-kait. Dia mula mata, dia akan tendang pada hati. Bila mari pada hati ni dia terdiam tau. Takkan aku seorang tahu. Aku nak bagi orang lain juga tahu tak? Takkan aku seorang je nampak aku dalam cerita orang. Mulut lah. Lidah. Kan? Jadi dia berkait-kait. Sebab tu dosa ni biasanya dia akan berkait. Dia tak jadi macam tu saja kan. Jadi itulah kata, ya. Maksudnya sebab tu dalam ayat surah Yasin ayat yang ke-65 kan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kan? Hari yang mana anggota ni tak ada fungsi lagi. Tak berjalankan tugas dia. Mata ke lidah kita dah keluar dah. Tak boleh bercakap. Siapa yang cakap? Tangan yang bercakap dan kaki menjadi saksi. Watashhadu arjuluhum. Ya, kaki kita akan menjadi saksi. Jadi benda tu pada kita satu benda yang pelik. Macam mana tangan boleh cakap. Ya, tapi tunggulah di akhirat esok. Kenapa disebut pandangan mata yang tak jujur ni? Yakni mata itu mencuri memandang kepada yang diharamkan dan mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Ya, dia tengok lalu depan rumah orang, ya, nampak buah rambutan ke apa, buah mangga ke, tengok, ini kalau aku ambil sedap cicah dengan ni pula. Kan? Ni mata, dia bisik pada hati.
kan? Dia bisik pada hati, kemudian pula bisik kawan, Mat, mari kita ambil nak, buah hutan ni buah apa tak? Mulut dah cakap, kemudian tangan tukar ambil, kaki tukar panjat, dia memang berkait. Puncanya mata, kan? Mata je. Itulah kata kenapa lah disebut, dijaga pandangan mata ni kan, disebut kan. Memang ayat khas untuk mata je. Ya, sebab itulah, sebab dia berkait-kait. Mata turun ke hati, hati turun ke lidah, lidah turun ke tangan, tangan turun ke kaki, semua. Dia ada kaitan. Tetapinya mata ni juga yang akan turun ke hati tadi, dia akan bertukar menjadi baik kalau kita punya hati cantik. Kalau hati cantik, insyaAllah dia akan berubah jadi baik. Sebab tu Rasulullah sebut didik hati ni. Jaga hati, bersihkan hati. Nak bersihkan hati macam mana? Banyakkan menangis, banyakkan istighfar, banyakkan bersangka baik. Ini benda susah kita cakap. Cakap senang, nak buat susah. Bersangka baik, dalam bab bersangka baik kita juga susah lah. Husnuzon, sangka baik. Bersihkan hati ni. Bersihkan hati kadang-kadang kita hanya sebut di mulut, astagfirullah. Tapi dia tak masuklah hati. Kenapa tak masuk hati? Sebab kita tidak merasakan kesalahan yang kita buat itu sebagai satu kesalahan. Kadang-kadang orang tu dia mengumpat orang tak? Alamak, itu mengumpat dah pula. Astagfirullah. Astagfirullah tu di sini ke di sini ni? Jadi kena tengok. Sebab tu lah kata nak kehadiran dalam hati tu. Kalau kecuali kita betul-betul duduk terbenung terfikir tak. Sebab tu Rasulullah kata banyakkan ingat mati. Sebab bila kita banyak ingat mati, kita pun fikir balik. Yang aku duk cerita berorang ni pasal aku sendiri pun banyak tak betul. Aku duk heboh cari salah orang buat apa. Kesalahan aku pun banyak kan. Sebab tu kata Rasulullah ingat mati. Orang yang cerdik ni dia ingat mati. Ya. Kemudiannya, yang ketiganya, dan kerana sabda Nabi SAW, Innan nazara ila mahasinil mara'ati sahmun masmumun min sihamin iblis. Faman tarakaha azaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Rawahul Hakim an Huzaifah radhiyallahu anhu wa sanaduhu sahih. Maksudnya sesungguhnya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada anak panah iblis. Tu kata tadi tak? Tengok perempuan tu jalan tutup aurat, okey. Pakai tudung semua okey tak? Kata Rasulullah, tengok pada tubuh perempuan yang itu pun seperti anak panah yang beracun daripada anak panah iblis. Dari segi cepat membinasakan. Maka sesiapa yang meninggalkannya kerana takut kepada Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala memperasakan kepadanya kesedapan amal ibadat yang menyukakannya. Jadi kalau dia jaga pandangan mata ini daripada melihat perkara-perkara yang haram, maka dia akan rasa nikmat ibadah. Kenapa ya? Sebab perbuatan maksiat ini dia mengeraskan hati. Jadi sebab tu Allah kata nak lembutkan hati, banyakkan menangis. Bukan menangis tengok cerita Hindustan ataupun cerita Korea. Lalai hero mati menangis tersesak. Menangis kenapa hero mati lalai dah. Kesian lah bini dia dah. Dia tak jadi yang tu ya. Jadi menangis ni sebab tengok kefikirkan diri sendiri. Fikirkan suami kita, isteri kita, anak-anak kita tak? Itu kita fikirkan bagaimana keadaan di akhirat esok. Ya. Dan kerana sabda Nabi SAW, Likulli ibni adaman hazzuhu min az-zina. Fal'ainani tadniyani wa zinahuma an-nazaru wal yadani tazniyani وزناهما البطش ورجلان تزنيان وزناهما المشي والفم يزني وزناه التقبيل والقلب يهم ويصدق ذلك الفرج أو
yukadzibuhu. Rawahu Muslim wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa maksudnya? Maksudnya bagi setiap manusia itu ada bahagian daripada zina. Ya, maksudnya anggota kita ni ada perbuatan zina. Kita ingatkan zina itu hanya persetubuhan haram saja tak? Antara lelaki dan perempuan yang bukan suami isteri kan? Tak, rupanya Rasulullah sebut juga anggota tubuh badan kita juga boleh mendorong kita kepada perbuatan zina. Maka apa dia? Maka kedua mata itu berzina. Dan perzinaan keduanya, apa dia perzinaan itu? Memandang kepada benda yang tiada harus dipandang. Itu mata tak? Maksudnya kalau tak harus dipandang benda yang haram lah. Keduanya tangan. Ya, tangan itu berzina dan perzinaan keduanya merupakan iaitu meraba benda yang dilarang merabanya. Pegang pada tempat yang sepatutnya pegang. Ataupun melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian apa lagi? Kaki. Kedua kaki itu berzina. Dan perzinaan keduanya ialah berjalan kepada tempat yang haram, berjalan kepadanya. Tempat maksiat lah, contohnya pergi kedai nombor ke, pergi tempat-tempat pemujaan ke, dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk melakukan perbuatan tersebut tak? Pergi tempat-tempat maksiat ni. Kemudian mulut. Mulut itu berzina. Dan perzinaannya mengucup yang tiada halal dikucup. Dan hati, hati itu bercita-cita melakukannya. Sebab tu kata hati ni sendiri pun, sebab hati ni dia mendorong. Hati ni tempat orang kata apa? Nafsu. Jadinya dia yang mendorong. Jadi dia sebut hati ini dia pendorong kita. Akal ini dia fikir betul atau salah. Iman menentukan neraca halal dan haram. Semua penting. Sebab tu orang kata apa? Beraja di hati, apa tu? Nafsu macam disebut kan. Tapi bila mana hati dia tu tak dikawal, makanya ingat ya, hati ni dia ni iman dengan akal dia lurus. Tahu? Lurus. Berbaris. Hati ni tukang tarik, alignment dia tukang tarik bagi cenderung, bagi tergelincir daripada landasan. Tapi kena ada kat nafsu. Kalau ada nafsu susah juga. Kan? Kalau tak ada nafsu, tak adalah pakai baju macam-macam color, surau kita semua hitam putih je lah. Kan? Nafsu tu dia boleh menurut pada baik. Kalau kita kawal dia baik, insyaAllah jadi baik. Tapi kalau tak dikawal, dia memang dia akan menyerong lah. Itu sebab tu tadi. Hati itu bercita-cita melakukannya. Jadi bagaimana bercita-cita melakukannya? Bila ada peluang. Bila ada peluang. Contoh orang nak mencuri buah mangga, buah rambutan, apa semua, tengok tak nak tuan rumah, dia berani ambil. Cuba tuan rumah ada buah tengah menyapu, berani nak ambil. Kan? Jadi itulah. Maksudnya akal ni, kalau hati tu dia memang dia fikir tak baik, akal cari jalan. Kan? Dia fikir macam mana bila masa waktu yang sesuai. Sebab tu kata tadi, dia kalau maksiat ini dia tak jadi satu, dia akan berkait-kait. Manakala faraj, kemaluan, pula membenarkan yang demikian itu, yakni melakukan zina itu, atau mendustakannya, yakni tiada melakukan zina itu. Jadi semua anggota ni dia terlibat lah. Kan? Hadis ini menunjukkan bahawa asal punca bagi zina faraj, kemaluan itu ialah dua mata. Punca dia dari situ. Dan engkau hendaklah memandang kepada segala anggotamu tentang apakah pekerjaan yang patut baginya dan apakah pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya. Maka engkau peliharakanlah segala anggotamu itu dengan pemeliharaan yang sepatut baginya, dengan pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya itu. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau peliharakan anggota itu dengan
pemeliharaan yang bersangatan. Tambah-tambah kalau kita dalam suasana, saya cakap tadi tak, kalau kita berada dalam negara yang bukan Islam, orang Islam tu minority, kan? Bukan Islam tu majority. Oh, cabaran dia lagi besar. Arak dah macam minum air sejuk je tak? Ya. Aurat memang tak ada lah. Kadang-kadang tepi jalan je pun, dia bukan kira pun. Ya. Dan orang kata apa, dia tak ada masalah pun benda macam ni. Sebab bagi dia benda tu benda yang biasa kan. Pada kita, kalau kita first time sampai ke negara barat, tengok benda-benda je pelik lah. Kena pula kalau malam minggu kan, macam hari Jumaat kan, dia malam ni dengan malam esok lah. Kalau di barat ni, contoh kata kalau kat UK lah kan, dia pukul 5 petang kedai semua dah tutup. Lepas tu kalau kita pergi sana kan, kita rasa pelik, apa asal pukul 5 petang semua dah tutup dah, tak ada dah ya, tinggal yang buka apa 7E je buka kan, kedai ada asing, kedai apa semua tutup habis dah kan, dengan Speedmart pun tutup habis, tinggal 7E je buka. Lepas tu apa lagi yang buka? Pub kan, kedai-kedai arak. Kedai arak buka. Kedai arak dia beroperasi lepas pukul 5 lah, sampai malam kan. Kena malam minggu, kalau kita keluar malam minggu tengok orang kata apa, Mak Saleh ni yang mabuk ni, dia tak malu dah, dia panjat umum kereta lah, tergolek-golek atas jalan lah, betul lah tu. Kita ingatkan benda ni drama tak, memang betul. Sebab dah mabuk. Dia mabuk, dia menghilangkan akal kan. Jadi tu kata orang yang mabuk ni maruah dah hilang. Dia tak malu dah kan, nak kencing tapi ada kencing, bukan peduli pun kan, orang tak ada hilang akal. Tu ya. Sebab tu kata tadi tak, kena jaga tak. Jangan kita orang kata apa, ujiannya di situ. Bila mana kita pada tempatnya cabaran itu dia nak tengok keimanan kita kan. Ketika itu kalau kita nak join dia orang maksiat, siapa tahu kan, siapa yang tahu pun, orang tak tahu, kita je lah. Maka kaki itu yang dinanti-nantikan baginya berjalan di dalam kebun syurga dan mahligainya. Kalau kita dapat jaga anggota badan kita ni, khususnya mata tadi, dapatlah masuk syurga. Orang yang menangis, air matanya yang menangis kerana takutkan neraka Allah, maka air matanya nanti akan menjadi perisai bagi dia daripada ditarik masuk ke neraka kan. Menangislah kak, sebab bertakutkan neraka Allah. Jangan menangis saja, kena ada perubahan lah kak. Ni menangis buat lagi, menangis buat lagi kan. Makanya ada perubahan lah. Tangan itu yang dinanti-nantikannya baginya mencapai buah-buahan syurga dan minumannya seperti itulah segala anggota yang lain. Dan masuk syurga Allah ni tak ada masalah lah. Ya, relax je lah dalam tu. Mata hanya untuk memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam syurga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu. Nikmat yang paling besar dalam syurga ialah bila mana melihat Allah SWT lah. Dalam masuk syurga nanti. Ya, itulah nikmat paling besar. Bila kita dapat melihat Allah Ta'ala ni, hilang semua nikmat-nikmat dalam syurga tu semua dah tak best. Ya. Tu nikmat yang paling besar lah. Dan tiada nikmat di dunia dan juga di akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Ya, bolehkah kita melihat Tuhan? Boleh. Tapi bila? Di akhirat esok lah. Ya. Jadi benda ni tak payah nak bahas-bahas lah. Nak tengok macam mana apa semua tak payah. Sebab mana Al-Quran sebut macam tu lah kita pegang. Tak perlu kita nak ubah-ubah apa pun. Ya, sebab memang di akhirat esok kita akan tengok Allah Ta'ala. Jadi nak sebut pula tak, tengok macam mana, wallahu ta'ala alam, tak tahu tengok, tapi kita tengok dengan mata kan. Bagaimana keadaan tak tahulah, sebab kita belum sampai dan dah belum ada orang yang melihat betul-betul pun. Rasulullah pun berjumpa di Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra dan Mi'raj pun dalam keadaan kabus je kan. Jadinya kita tak payah nak bahas-bahas benda tu tak. Bagi mata yang dinanti-nantikan baginya adalah sebesar-besar nikmat. Nikmat Allah Ta'ala dengan mata. Wujuhu yawma idin nazirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu, ya, mereka semua ni akan tengok wajah Allah dengan secerah bulan purnama ni tak. Maka patut sangat dipeliharakannya dengan sebaik-baiknya dan
dimuliakannya dengan sehabis-habis mulia dan tiada dikotorinya dengan memandang yang haram. Ya, wallahu a'lam. Tak, iaitu jagalah pandangan mata ini daripada melihat perkara-perkara yang haram, jaga juga mata ini daripada mendorong pandangan mata ni melakukan maksiat. Tak, kita ni mungkin dah tutup tak ada maksiat macam mana pun kan, tetapinya ini jadikan nikmat mata tu untuk mensyukuri nikmat Allah kan. Bila mana kita jadikan nikmat mata ni untuk mensyukuri nikmat Allah ini, maka bertambah-tambahlah ganjaran pahala. Tak, sebab kita sekarang kita nak collect pahala je kan, nak kumpul pahala je lah bekalan di sana. Jadi bila sebut kumpul pahala ni, bukanlah kumpul tu macam kita kumpul duit menabung nak pergi haji, nak pergi mana. Tak, maksud kumpul pahala itu ialah kita merubah, perbaiki diri kita kan, dengan membuang sifat-sifat negatif, masukkan sifat positif. Kumpul pahala bukan berpada banyakkan amalan tu. Hitam-hitam dari ni, ya Allah, banyak yang kau semayang. Saya semayang memang tahajud cukup jaga tak. Rupanya mengumpat orang pun kuat, fitnah orang pun kuat. Dia tak kena. Dari hitam dah bagus dah kan, bagus dah tu kan. Tapi bila kita ingat kan, ibadah tu boleh mengubah jadi baik tak. Jadi hati-hatilah. Sebab tu semua berpunca dari hati tak. Jadi insyaAllah kita selesai mengupas pada fasal yang pertama, iaitu fasal mata. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pula pada fasal yang kedua, iaitu telinga. Telinga, apa fungsi telinga ni tak. Sungguh yang baik itu kepada Allah SWT. Kurang kelemahan dan kurangan saya ampun dan maaf bila kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah kurniakan kepada kita kefahaman dan kekuatan untuk kita amalkan sampaikan, insyaAllah.